MHI siaran Isnin 26 Jun 2023. Demi minat dan mahu mengubah nasib kehidupan, dia sanggup menjual motosikal kesayangan. Tidak sia-sia kerana akhirnya memberi pulangan lumayan. Bersama wartawan TV3 di Mekah, persiapan menuju ke Hari Wukuf. Juga kupasan topik kecundang SPM, apakah pilihan selepas ini? Semua ini dan banyak lagi. Assalamualaikum. Kami terus bersama dengan anda di Malaysia hari ini pada hari ini. Dan itu antara kupasan-kupasan yang ingin kita bawakan seketika nanti. Antara yang menarik untuk siaran hari Isnin 26 Jun. 27 Jun 2023. 26. 2023. Sabar. Esok 27 Jun di mana Kerajaan Arab Saudi telah pun membuat pengumuman merupakan hari wukuf di Arafah esok dan mereka akan menyambut Hari Raya Aidil Adha pada hari Rabu. Awal sehari daripada kita. Dan pastinya sekejap lagi kita nak tahu juga antara perkembangan terkini dan juga persediaan jemaah-jemaah haji yang bakal menuju ke Arafah bagi melakukan wukuf. Ya, itu antaranya yang akan kami bawakan dan kita nak kongsikan terlebih dahulu antara perkembangan terkini yang berlaku dalam negara kita. Kita nak mulakan dengan perkembangan keadaan cuaca di sekitar bandar-bandar utama. Kalau boleh kita saksikan di Putrajaya dan juga Air Keroh, di Melaka difahamkan mungkin sedikit hujan pada pagi ini. Ini antara ramalannya sekitar dari jam 9.20 pagi sehinggalah ke 10.20 pagi. Tapi keadaan cuaca yang baik di bandar-bandar utama lain termasuk Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu, Kuala Pilah dan juga Labuan. Dan mudah-mudahan dengan cuaca yang baik ini juga memudahkan anda lah untuk melakukan sebarang aktiviti ataupun ada perancangan yang dilakukan pagi ini agar ianya berjalan dengan lancar hendaknya. Okey, kami juga nak bawakan perkongsian berkenaan dengan tragedi Tentera Udara Diraja Malaysia. Seorang lagi anggota TUDM disahkan maut dalam insiden bom lempar meletup. Ini sewaktu sedang dilakukan sesi latihan kan? Dan pastinya kita juga nak mengambil kesempatan inilah untuk mengucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga mangsa. Ya, dan seterusnya kita nak bawakan perkembangan terkini ini berlaku di Beluran, Sabah apabila difahamkan akibat ditiup angin kencang sebuah rumah atas air yang didiami oleh 7 beranak di kampung Kolapis Beluran roboh dan juga cemaslah keadaannya pada ketika itu dan kita masih lagi menunggu berkaitan dengan akibatnya ataupun mungkin ada impak yang difahamkan daripada kejadian ini. Okey, selain itu kita juga ini yang kita nak bawakan sekejap sahaja lagi di mana jemaah yang akan menunaikan haji di Masjidil Haram di Mekah dan akan bergerak ke Arafah untuk melakukan wukuf. Ini boleh dianggap sebagai kemuncak haji sebenarnya. Dan pastinya kita nak tahulah lebih lanjut kan. Dari segi kesihatan jemaah-jemaah haji Malaysia yang kabarnya lebih kurang 31,600 jemaah haji yang semuanya ketika ini bakal bergerak ke Arafah. Ya, dan di sana difahamkan pada waktu ini adalah waktu subuh dan kita nak sekali lagi bersama dengan rakan wartawan yang berada di sana, seorang yang sangat bertuah untuk menyaksikan dan juga melaporkan dari Bumi Mekah, Encik Azri Mukhlas bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bagaimana agaknya kesihatan Encik Azri sekarang ni? Alhamdulillah makin sihat nampaknya, dah bersedia pun untuk berwukuf semua orang. Alhamdulillah. Cuaca di Mekah ketika ini bagaimana, Cik Azri? Cuaca macam biasa. Suhu minimum dia 33, suhu maksimum siang tengah hari itu boleh mencecah 47 darjah Celsius. Ya, Cik Azri, mungkin antara perkembangan terkini yang nak dilaporkan bersama dengan jemaah-jemaah Malaysia dengan hari yang kemuncaknya bakal menjelang pada ketika ini, Cik Azri? Ya, betul. Seperti yang Hanif kata tadi, sekarang ni tengah waktu subuh. Jemaah pun masih lagi sedang solat subuh. Dan sebentar lagi, kira-kira pukul 7 pagi, 3 jam dari sekarang lah, keseluruhan 31,600 jemaah haji akan menaiki bas bagi menyertai hampir 3 juta jemaah seluruh dunia meninggalkan Tanah Haram, Mekah menuju ke Arafah. Sebanyak 21 buah bas disediakan untuk tujuan ini yang akan berulang-alik sejauh kira-kira 22 km sehinggalah semua jemaah haji selamat tiba di Arafah. Dijangka operasi memindahkan jemaah haji ini mengambil masa sehingga zuhur. Malam ini jemaah akan bermalam di dalam kemah sebanyak 139 kemah disediakan. Setiap satu boleh memuatkan
200 hingga 300 jemaah. Wow. Pastinya sebelum pergerakan ke Arafah itu, jemaah-jemaah kita sudah pun mendapat taklimat kan daripada pihak tabung haji. Bagaimana mungkin dari segi prosedur dan juga proses yang telah pun mereka dapat sebelum mereka bergerak? Oh ya, memang sentiasa pihak tabung haji ini memang sentiasa menganjurkan taklimat ataupun ceramah bagi mengingatkan dan bagi jemaah mengulang kaji ataupun menyoal apa-apa yang mereka tidak faham. Ya. Memang sentiasa ada. Cik Azri, difahamkan juga rakan-rakan media akan melaporkan terlebih dahulu dan kemudian pergerakan media itu sendiri bagaimana? Mungkin ada yang nak tahu kan akan sertai ke tidak jemaah kita, macam mana sebenarnya? Oh, memang. Pihak media akan bergerak ke Arafah pada 11 petang, pukul 4, dijangka pukul 4 waktu Mekah, 9 malam waktu KL. Kalau kita lihat di visual ni ialah persiapan tabung haji untuk jemaah-jemaah yang kritikal. Bas yang diubah suai untuk membawa jemaah ke Arafah, jemaah-jemaah kritikal yang memerlukan bantuan oksigen atau memerlukan drip. So mereka akan dibawa menggunakan bas ini, dan bas ini hanya akan lalu sahaja di Arafah dan akan kembali semula ke hospital. Difahamkan sehingga semalam 60 pesakit masih berada di hospital, 53 di hospital Mekah tabung haji dan 7 lagi masih di hospital Arab Saudi. Mengikut doktor, 3 dijangka sehingga kinilah 3 pesakit dijangka masih lagi dalam keadaan koma dan tidak sedar. Jadi pesakit yang tidak sedar ini tidak akan dibawalah ke Arafah. Jadi sama-samalah kita doakan agar pesakit-pesakit ini segera pulih seperti sedia kala. InsyaAllah, mudah-mudahan dipermudah hendaknya. Mungkin kita juga nak kongsikanlah bagaimana agaknya dari segi kemudahan untuk jemaah-jemaah haji yang bakal berada di Arafah ini. Kemudahan kalau mengikut lawatan kami sebelum ini semakin bertambah baik. Kemah semakin selesa, pengudaraan semakin selesa untuk para jemaah. Bakaran elektrik pun tidak lagi menggunakan genset terus daripada pencawang. Selain daripada itu, kemah dapur-dapur juga telah diperkemaskan, dipasang dapur yang lebih selesa, selain daripada ada juga kemudahan tandas ditambah baik. Tandas semakin banyak untuk kemudahan-kemudahan para jemaah lah. Itu di Arafah dan di Mina nantilah. Ya, semangat moral jemaah haji Malaysia pada ketika ini kalau nak dikongsikan, mereka bersemangat lagi, Cik Azri? Oh, malam tadi saya sempat sebelum masuk ke saya sempatlah bersembang-sembang dengan beberapa jemaah. Memang mereka tak sabar dan bersedia. Rata-ratanya memang tak sabar untuk menunggu langit mulia Arafah kan, menjelang wukuf. Untuk bermunajat dan memanjatkan doa. Dan kita semua faham waktu gelincir tu, waktu wukuf tu ialah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Seperti Arafah ni kan, kita ibaratkan seperti tetamu-tetamu Allah Yudhifur Rahman ni. Ketika ke sini, Arafah tu ialah ruang tamu dia, ruang tamu untuk memohon. Itulah dia keistimewaan Arafah, keistimewaan wukuf, dan itulah dia kemuncak haji. Pada kemuncak haji, dan tidak ada haji, tidak ada Arafah, tidak adalah haji seperti sabda Rasulullah, al-hajj Arafah. Betul. Ya. Haji itu ialah Arafah. Ya, betul. Rasa sebab pula bila dengar penjelasan dan penerangan daripada Cik Azri sendiri, dan kami sendiri berasa betapa bertuahnya Cik Azri juga terpilih sebagai sebahagian daripada Duyufur Rahman. Tahniah. Dan mungkin kita nak tahulah perkongsian sedikit dari segi persiapan Cik Azri dan juga kru yang lain. Kami juga diberi taklimat sebab memandangkan pergerakan media, pasukan media tidak sama seperti pergerakan jemaah-jemaah yang lain. Sebab kami di sini untuk bertugas, jadi kami akan melakukan nafar awal. Selepas di Arafah, kami akan bergerak ke Muzdalifah dan akan kembali ke Mekah.
untuk melakukan tawaf dan sa'i sebelum bercukur. Dan kemudian kami akan bergerak semula ke Mina untuk melontar. Tidak seperti jemaah yang peraturan straightforward. Arafah, Muzdalifah, Mina, melontar kembali ke Mekah, tawaf dan sa'i dan bercukur. Jadi itu pergerakan media petugas termasuk media agak berbeza dengan jemaah yang biasa. Ya, betul. Dan itu jalannya, itu rezekinya. Kami di Malaysia mendoakan kesihatan Encik Aziz bersama dengan 31,600 jemaah haji Malaysia yang lain untuk terus dipermudah untuk berjaya melalui hari yang sangat penting ini. Semoga segalanya selesai dan doakan kami di sini juga Encik Azri. Terima kasih atas laporannya ya. Terima kasih. InsyaAllah, amin. Kami akan doakan di KL. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Itu dia perkembangan sedikitlah daripada Cik Azri yang dalam masa yang sama selain pada bertugas juga diberi kesempatan dan peluang untuk menunaikan haji. Mudah-mudahan segala urusan jemaah-jemaah haji kita dipermudah dan insya-Allah masing-masing akan mendapat haji yang mabrur. Insya-Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dan kita semua pun akan dijemput nanti kan insya-Allah. Semoga rezekinya akan tiba kepada kita sebab kita bila melihat laporan-laporan sebegini, visual-visual yang dipaparkan, kita akan merasa sangat tersentuh, cemburu peluang tersebut kan. Dan ialah itu sebab yang kita bawakan supaya kita akan diberi ruang nanti insya-Allah untuk dijemput ke tanah suci. Sama-sama kita doakan ya. Amin. Okey. Ini kita nak cerita tentang inspirasi. Saya kagum dengan pasangan suami isteri ini. Mereka sanggup, orang kata, menjual harta ataupun benda yang paling mereka sayang untuk mulakan suatu perniagaan. Bayangkan harta yang paling disayang adalah motor Yamaha 125ZR. Betul tak saya sebut? Betul. 125 betul dah. Baru hafal tadi. Ini visualnya dan dipaparkan inspirasi daripada pasangan suami dan isteri ini yang menceburi bidang penternakan ikan. Ya, betul. Dan ini dari Kampung Mulong, Kota Baru, Kelantan. Kita nak bersama dengan Cik Muhammad Firdaus, Cik Muhammad Adnan dan isterinya Nur Syuhada Lotfi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Cik Firdaus dan juga Puan Syuhada? Alhamdulillah, baik. Dekat-dekat rumah ke kat kolam tu? Tak apa nampak. Kolam. Dekat kolam. Okey, mungkin boleh kongsikan betul ke penceritaan kami tadi tu? Maksudnya permulaan ini menggadaikan sesuatu aset kesayangan dengan permulaan yang baru, tak tahu macam mana tapi sanggup lakukan perkara itu untuk menjamin ke arah kehidupan yang lebih baik ni, Cik Firdaus. Cuba sajalah. Kena berani buat sebab dan ni pun ekonomi apa kata barang-barang mahal. Jadi nak harapkan gaji saja tak cukup lah. Okey. Sebenarnya dah berapa lama berimpian untuk ceburkan diri dalam bidang ternakan ikan air tawar ni atau tiba-tiba jadi muncul? Sebelum mula ni adalah belajar dengan kawan-kawan sebi kolam-kolam kat kawasan Kota Baru ni lah. Ya. Jadi kita berani cubakan dirilah buat juga. Okey, buat ni di kawasan mana ni? Ini tanah sendiri ke, kawasan sendiri ke atau macam mana dapat tempat ni? Tempat ni rumah orang tua lah. Belakang rumah. Oh, belakang rumah. Jadi kolam tu sebenarnya memang dibuat sendiri ke atau bagaimana? Mungkin boleh cerita sikit. Kita beli dekat kolam ni kita beli dekat Shopee. Di mana? Shopee. Dalam talian, okey, baik. Dan kemudian ternaklah dari masa ke semasa kan? Ya. Okey, nak tanya isterinya, Syuhada. Syuhada, ketika perbincangan nak menjadi penternak ikan ni, penternak ikan ni pun memerlukan satu komitmen kan? Maksudnya memang ada latar belakang ke ataupun kedua-duanya baru dalam bidang ini? Baru dalam bidang lah. Rasa susah tak masa mula-mula nak belajar, nak tahu tentang proses bagaimana nak ternak ikan apa yang sesuai? Susah tak? Susah. Jadi macam mana nak menyelesaikan kesusahan tu? Perbincangan ke? Siapa yang belajar lagi banyak ke? Pergi kursus ke? Belajar banyak lah. Kita belajar.
Okey, kita nak sentuh lah sikit. Tadi saya pun dah cerita pasal motor 125ZR, betul Ya. Itu pasti antara barang peribadi kesayangan kan, Firdaus? Ya. Macam mana ada kekuatan tu? Macam nak jual motor kesayangan tu. Kalau ikutkan memang sayang lah nak jual, tapi nak pinjam dengan orang tak bagi, jadi kita kena korbankan lah. Maksudnya sekarang ni bila dah mula mendapat pendapatan, dah dapatkan kembali ke motor tu? InsyaAllah. InsyaAllah. Mana Belum tahu lagi lah. rezeki lebih baik kan lepas ni. Tapi sepanjang mengusahakan ternakan ikan air tawar ni, apa agaknya cabaran yang Firdaus dan Syuhada dah tempuh? Macam rasa, susah pula buat ternakan ikan air tawar ni. Apa cabaran dia? Macam mula-mula start ternak ikan ni, sekarang ni musim tak tentu. Cuaca. Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Adalah yang mati apa semua. Masih dalam proses yang baru untuk belajar juga. Boleh ke kita nak singgah-singgah tengok kolam tu kejap? Boleh. Mari. Jom kita tunjuk. Tunjuk kepada Malaysia. Dari Kota Baru kami bawakan. Ini dia. Ini kolam ikan keli lah. Ikan keli. Baru nak suruh Rena teka tadi ikan apa. Ni? Lagi ikan apa ada? Talipia merah. Talipia merah. Berapa ekor sebenarnya ni? Ni talipia merah dah ada yang jual apa semua. Yang ni tinggal lagi dalam 20 ekor. Alhamdulillah. Okey, lagi? Ni ikan patin lah. Ikan patin. Kelantan pun ada ikan patin Ya. Hebat. Ini kolam baru masuk lah. Banyak-banyak ikan ni. Apa agaknya ikan yang sentiasa mendapat permintaan yang tinggi di Kota Baru ni? Ikan keli. Ikan keli. Sebab kalau pagi-pagi, kalau pergi kedai nak makan kan, mesti ikan keli ada. Ini betul kalau nak buat lagu background ni macam ikan dalam kolam tu. Bila ingin melihat ikan. Sempat awak Betul lah, banyak lah. Maksudnya masih lagi dalam proses belajar dan ingin diperkembangkan lagi lah. Harapan awak sendiri, Firdaus, untuk perniagaan dan peternakan awak ini? InsyaAllah kalau ada rezeki lebih nak tambah kolam untuk jadi pembekal untuk kawasan Kota Baru ni. Maksudnya awak memang nekat lah. Inilah bidang yang awak pilih untuk teruskan. Jadikan salah satu sumber rezeki, ya? Ya. Okey, Firdaus, sikit kata-kata pesanan. Ameh, tunjuk balik muka awak ni. Nak tengok ni, nak berbual. Cakap Kelantan. Kita jumpa set gitar ni. Mana Firdaus? Mana Firdausnya? Okey. Dah duduk dah. Okey. Sikit kata-kata semangat kepada semua yang mungkin nak menceburi bidang yang lain, keluar daripada zon selesa untuk memperbaiki taraf kehidupan ni, Firdaus. Untuk memulakan perniagaan ni, jangan takutlah. Cuba saja. Dia memang foto, tapi alhamdulillah hasil dia lumayan. Alhamdulillah. Kami juga doakan yang baik-baik saja untuk Firdaus dan Syuhada. Mudah-mudahan banyak lagi rezeki selepas ni. Dengar cerita nak dapat baby, ya? Ya. Mudah-mudahan segalanya dapat, orang kata, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Semoga dipermudah. Semoga perniagaan akan terus berkembang. Nanti kami turun Kota Baru, kita jumpa deh. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih, Hani, Lina. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Itu dia Muhammad Firdaus Cik Muhammad Adnan bersama dengan isterinya Nur Syuhada Lotfi. Ini penternak ikan, menjalankan perniagaan daripada modal yang kecil saja, berkorbankan untuk mendapatkan modal tersebut. Kalau awak barang kesayangan yang nak dikorbankan apa? Kasut-kasut saja. Saya baru nak cakap kasut-kasut bola tu. Sampai sekarang tak terkorban ni. Jangan ya. Ada kufur nikmat tau. Baik, sekembalinya sekejap lagi kami nak bawakan topik perbincangan berkenaan dengan kecundang SPM. Apa pilihan yang ada? Dan itu antara yang kami ingin bawakan. Jadi terus bersama kami di Malaysia hari ini. Selepas ini. Baik,
Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Hanif Ihsan dan juga Rina bersama dengan anda. Untuk kali ini kita nak bawakan masih lagi hangat diperkatakan berkaitan dengan keputusan. Apabila kita ke sekolah, peperiksaan itu sebagai salah satu penanda aras untuk kita melangkah ke lebih tinggi pendidikannya. Dan apabila ada keputusan yang, bila yang berkongsi kegembiraan itu kita sangat teruja untuk saksikan, tetapi jangan kita lupakan bahawa ada golongan yang tergelincir, yang tercicir juga dengan keputusan yang gagal. Ke mana arah tuju mereka, apa peluang yang ada lagi untuk memperbaiki kehidupan dengan taraf pendidikan sebegitu, Rena. Baik, untuk membincangkan topik ini dengan lebih lanjut, kami bawakan tetamu istimewa pada hari ini bersama kita. Ini dia, Profesor Madya Dr. Zuwati Hasim, Jabatan Pendidikan Bahasa dan Literasi dari Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Selamat datang, Doktor. Apa khabar? Baik, terima kasih. Terima kasih atas jemputan untuk membincangkan topik yang terkini lah ni. Betul, sama-sama. Mungkin sebagai permulaannya, secara umumnya apabila gagal di SPM, itu mungkin antara perkara yang kita nak fokuskan. Ke mana hala tujunya, apa yang boleh dilakukan, Doktor? Okey, bila kita bercakap tentang gagal ni, di mana sudut gagal kita lihat tu? Adakah gagal sepenuhnya atau dia tak cukup syarat untuk melanjutkan pelajaran kan, atau ke alam pekerjaan. Jadi di sini kalau konsep gagal tu, dia ada banyak cabang yang dia boleh pergi. Bukan bermaksud gagal selamanya kan. Dalam hidup ni ada jatuh bangun dia. Untuk calon-calon SPM tahun ini yang mana gagal, kalau kata yang tak dapat sijil, saranan saya adalah untuk take a break for a while dan jangan putus asa untuk ambil semula SPM. Sebab kalau dalam kehidupan seharian kita sekarang ni memang cabaran sangat tinggi. Kalau tak ada SPM tu sebagai asas, agak susah sedikit. Cumanya jika tahap kelulusan itu tidak memenuhi katalah untuk lanjutkan pengajian ke IPT, dia ada jalan-jalan lain. Mungkin agak panjang sedikit dari mereka yang cemerlang. Mungkin dia boleh mulakan dengan sijil. Kemudian ambil langkah seterusnya buat diploma dan seterusnya buat degree. Kan? Itu kalau jalan yang nak ke arah pendidikan akademik. Kan? Tetapi kalau untuk ke arah mungkin vocational, ada kemahiran dan ada banyak peluang sebenarnya. Sebenarnya pilihan tu ada tergantung kepada individu itu sendiri, mana jalan yang ingin dipilih ataupun ingin mengambil kembali peperiksaan. Bila kita sentuh tentang peperiksaan ini, memang kita tahu setiap kali dapat keputusan, kita ni yang mendapat keputusan yang cemerlang ni pastinya kita yang paling gembira. Siap tanya kawan dan sebagainya. Awak dapat berapa dulu? Oh, zaman saya zaman saya masih macam zaman sekarang lah. Daripada 10 subjek tu berapa A? Dapat 6 A. Yang lain budak tu bijak ni. Tapi itulah ikut pada subjek-subjeknya jugalah kan. Rena zaman yang mana ni? Saya zaman pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Pangkat 3, okey. Pangkat 1 tu yang terbaik lah kan? Alhamdulillah. Rena pangkat 1 lah. Alhamdulillah pangkat 1. Ada makan-makan. Dia nampak tak berbeza generasi di sini? Generasi yang berbeza. Wah. Tetapi apa yang kita nak sampaikan hari ini, pastinya apa yang dilihat kegembiraan itu juga akan memberi sedikit tekanan kepada mereka yang kecundang. Dalam kalangan murid-murid itu sendiri, ibu bapa yang bimbang, yang gusar. Bila kata nak ambil semula peperiksaan, mungkin dari sudut pandangan sekeliling itu yang menjadikan mereka rasa down dan sebagainya. Bagaimana kita nak melihat dalam perspektif hari ini, kalau nak maju, kalau kita nak pastikan jalan yang kita pilih ini betul, Doktor? Okey, macam saya cakap tadi, setiap kehidupan ni kita ada jatuh bangun dia, kan? Jadi kita tengok orang berjaya, sometimes kita rasa sedih. Sometimes kita rasa happy. Jadi kalau kita tak dapat kejayaan sebagaimana orang yang dah berjaya, mungkin kita perlu tambahkan usaha. Ada masanya bukan kita tak berusaha, tetapi belum rezeki lagi. Kan, belum rezeki, jadi kat situ kita terus mencuba. Kan, kena terus mencubalah, kena usaha. Cabaran tu ada di mana-mana. Walaupun yang berjaya tu tak semestinya dia tak menempuhi cabaran. Kan, kita tak nampak. Nampak pada kejayaan sahaja. Kita tak nampak kesukaran dia di mana. Kan? Betul. Doktor, daripada bilangan peratusan difahamkan pada keputusan SPM baru-baru yang diumumkan 91.6
berjaya lulus untuk dapat sijil. Bakinya 8.4% itu yang gagal untuk dapat sijil dan disarankan untuk menduduki peperiksaan semula sekiranya ingin. Tapi saya nak sentuh kepada peranan ibu bapa apabila anak-anak ini dah mencecah usia 18 tahun. Ada yang membiarkan anak-anak untuk membuat keputusan sendiri. Ini masa depan awak, kerjaya awak sendiri yang tahu. Awak mungkin gagal di sini tapi minat awak tu mungkin awak sendiri yang boleh panjangkan lagi. Tapi sebagai peranan ibu bapa masih lagi perlu campur tangan di dalam mendepani isu kegagalan SPM ni bersama dengan anak-anak ataupun tiada campur tangan yang boleh dilakukan lagi, Doktor? Saya sebagai ibu juga dan sebagai pendidik, saya masih rasa ibu bapa perlu campur tangan sebab anak ni muda lagi, 17-18 tahun. Ada some of them, setengah dari mereka belum matang lagi dan tak tahu nak buat keputusan. Contoh yang mungkin dapat banyak A pun tak tahu mana hala tujunya. Jadi kita sebagai ibu bapa perlu nasihatkan atau beri jalan, atau berbincang dengan guru kaunseling, guru bimbingan kaunseling, hala tuju kerjaya. Kan, kat mana minat anak kita? Kita kena tahulah kat mana minat anak kita. Walaupun kadang-kadang dia minat nak buat sesuatu tetapi keputusannya tidak menyebelahi, contoh. Betul? Ya, kan? betul. Jadi kita sebagai ibu bapa kena nasihat. Tak boleh. Kalau kita mohon juga jurusan ni, kita tak dapat. Kan? Jadi apa cara yang terbaik? Keputusan yang kita perlu buat. Jadi perbincangan antara ibu bapa dengan anak-anak tu masih perlu. Perlu ada lagi peranan ibu bapa untuk menaikkan semangat anak-anak ini. Tapi bagaimana pula kalau kita lihat, tadi doktor dah sentuh berkenaan dengan cabaran, kan? Salah satu contoh cabaran yang paling dapat kita lihat adalah sewaktu zaman PKP lagi. Betul. Ini juga memberi dari segi pendidikan negara kita, terutamanya bagi mereka yang nak menduduki peperiksaan waktu itu, nampak perubahan ketara yang berlaku dan sedikit sebanyak akan mengganggu waktu pembelajaran, emosi mereka kerana sistem pembelajaran itu dah bertukar. Dan bagaimana doktor sendiri melihat dari sudut sistem pendidikan kita ini untuk sama-sama membantu murid-murid ini supaya tidak terlalu banyak atau ramai mereka yang tercicir atau sekurang-kurangnya tidak ada lagi keputusan-keputusan yang menyedihkan ibu bapa, guru dan murid-murid. Okey. Adab peperiksaan, especially high stake exam, dia akan ada yang berjaya dan gagal. Itu memang lumrahlah. Lumrahnya. Sebab dia punya objektif adalah untuk penggradan, persijilan. Jadi akan ada yang gagal. Kita penyisihanlah kat situ. Jadi untuk kita teruskan sebenarnya cabaran ni, kita bagi semangat, macam kementerian sendiri bagi laluan untuk mereka yang mana yang kurang berjaya akan masuk laluan tertentulah. Kita buatkan jalanlah. Kita lihat kepada pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat. Jadi dari segi emosi, dari segi tekanan hidup tu mesti ada. Individu itu sendiri. Saya suka tekankan, kita ni yang merancang kehidupan kita. Kitalah pencipta kehidupan kita. Jadi kita tentukan hala tuju. Apa objektif kita? Apa matlamat? Kalau hidup tanpa matlamat memang susah untuk kita buat keputusan. Doktor, kita melihat kepada dua perspektif yang berbeza ini. Maksudnya laluan untuk mereka yang cemerlang ini memang disediakan. Laluan untuk mereka yang gagal ni pun ada pilihannya sebenarnya. Tapi doktor sebagai orang akademik ni, academician ni, saya nak tanya. Maksudnya macam kalau mereka gagal di pentas ataupun peringkat SPM ini, tapi cita-citanya itu mungkin ada yang late bloomers juga, yang terkemudian baru sedar bahawa pelajaran ini penting, nak masuk ke IPTA yang gah ataupun IPTA yang besar yang boleh menjamin dalam pekerjaan satu hari nanti. Perjalanan jauh itu macam mana kita nak bagi semangat kepada mereka bahawa ada laluannya tapi mungkin sedikit jauh berbeza berbanding dengan mereka yang keputusan lebih baik itu, doktor. Saya ada lihat ramai juga yang bermula dari bawah. Mereka yang bermula dari bawah ni hati dia sangat cekal. Berbeza dengan yang straight terus ke peringkat tinggi. Jadi kalau kita lihat memang kecekalan tu, ketabahan tu, kematangan dia berbeza. Kita boleh lihatlah di situ
saya sarankanlah kalau yang gagal ni kita jangan tutup diri kita. Mereka sendiri kena tahu. Ya, jangan. Sekarang ni semua di hujung jari. Kan? Maklumat ada dan mesti bercampur gaul lah dengan masyarakat. Dengan kawan-kawan. Sebab kawan-kawan kita ada yang menolong. Semangat tu datang dari kawan-kawan, dari support system yang ada lah di sekeliling. Support system tu yang penting sebenarnya. Okey, kita nak baca komen di Facebook Malaysia hari ini. Halijah Hanif, lepasan SPM ni sebenarnya ada je peluang macam-macam. Perlu berusaha dan tidak memilih setiap peluang yang ditawarkan. Masalahnya lepasan SPM ni tak berusaha memohon pun menghadap gadget dengan harapan peluang terbaik. Memang sukarlah. Ini adalah salah satu sebab lah kan. Sebab kita tahu zaman sekarang ni memang zaman segala-galanya di hujung jari. Kadang-kadang ramai dalam kalangan murid-murid juga memang mereka ni dah terdedah dengan laman sosial dan sebagainya. Jadi YouTuber lah dan ini yang membuatkan kadang-kadang agak lari daripada tujuan masa depan. Zahid, Faan. Ya, betul. Dia kata kepada yang gagal dalam SPM, jangan menangis tahu walaupun lemah dalam SPM. Mana tahu anda semua hebat dalam bidang lain. Sangat setuju dengan kenyataan ini, Doktor? Setuju. Sebab kalau kita lihat yang berjaya tu, bukannya straight A semuanya. Semata-mata, Maksudnya bukan yang cemerlang. Yang berada di atas sekarang ni, di industri-industri. Kalau kita tanya, bukan mereka dari golongan yang cemerlang di awalnya. Setengahnya lah. Kalau macam tadilah saya cakap support system. Walaupun kita gagal hari ini, tak bermakna kita gagal selama-lamanya. Kan? Jadi kita kena berusaha. Macam tadi komen. Gadget kan. So pengorbanan tu. Kalau kita ada matlamat, korbankan masa kita bersama gadget tu untuk mencari ilmu. Kan? Ilmu sekarang ni banyak ilmu. Micro credential. Kalau kita nak belajar, ada je di mana-mana. Baik, kita juga nak menyentuh berkenaan dengan dari segi perubahan sistem pendidikan negara yang memang kita lihat dari dulu lagi zaman. Contohnya zaman saya dengan Hani pun berbeza kan. Apatah lagi sekarang ini murid-murid berdepan dengan sistem yang sangat berbeza. Kalau sekarang ni UPSR sudah dimansuhkan. Kalau zaman saya PMR, zaman awak? Saya masih PMR tapi betulkan sekarang jadi ni PT3 kan? Juga dimansuhkan. Dari segi ini mungkin sedikit sukar untuk kita lihat kemampuan setiap murid-murid kerana banyak peperiksaan besar yang dah tak ada lagi mengharapkan SPM. Itu tangga terakhirnya. Bagaimana mungkin Doktor boleh komen terhadap sistem pendidikan negara kita yang berubah-ubah? Okey, perubahan berlaku sebab kita nakkan pembaikan lah, penambahbaikan. Jadi di sini sebenarnya sebab culture kita, budaya kita terlalu mendukung kepada peperiksaan high stake exam. Jadi sebenarnya bila kita mansuhkan UPSR dengan PT3, dia bukan efek kepada result SPM. Yang menentukan kebolehan murid adalah pengajaran dalam bilik darjah itu sendiri. Bila kementerian usulkan PBD, pentaksiran bilik darjah, bukan bermaksud tak ada peperiksaan langsung. Kita akan ada ujian. Ujian PBD adalah ujian berterusan dalam bilik darjah, tapi bentuknya berbezalah. Alternatif, kita ada kuis, kita ada ujian pendek, mungkin ada project work. Jadi kat situ bila ada penilaian berterusan, guru boleh kenal pasti kelemahan. Sepatutnya di situ pembangunan, peningkatan pendidikan itu. Jadi tak ada masalah bila tak ada peperiksaan besar di peringkat PT3 atau UPSR. Jadi sistem pendidikan kita ni menuju ke arah persekitaran yang lebih baik sekiranya ianya berjalan seiring, Doktor? Perancangannya begitu dan pelaksanaan perlu dilihatlah. Di sudut pelaksanaan, di peringkat perancangan sangat baiklah. Cuma di peringkat pelaksanaan kita kena tengoklah. Especially pentaksiran di sekolah. Kena sejajarlah untuk SPM kan, maksudnya kalau dia tak sejajar, tak valid lah pengajaran dengan pentaksiran dia. Jadi apa yang dia belajar itulah yang ditafsirkan. Baik, kita terus nak baca satu lagi komen
1 dan 2. 1 dan 2. Dua korban. Suryani Ngah, gagal SPM bukan tiket untuk kerja. Masih ada peluang belajar selagi ada kemahuan. Setuju. Dan daripada Haziq Raji, katanya hidup ibarat rumput yang selalu dipijak tetap tumbuh. Begitu juga kita hidup perlu diteruskan, percaya ada asbab dalam hikmah di sebaliknya. Wow, itu kita ambil daripada pendekatan yang positif kan. Mungkin itu juga satu kesedaran untuk kita lihat bahawa setiap daripada murid-murid ini ada masa depan masing-masing. Cuma jalannya berbeza. Ya, betul. Doktor, nasihatnya maksudnya dalam nak meningkatkan motivasi kepada mereka yang gagal ini. SPM ini tidak cemerlang seperti yang diinginkan. Mungkin tak memandang lagi SPM ini penting dalam hala tuju kehidupan. Bagaimana kita ingin beritahu mereka bahawa ada jalannya, pilihannya untuk terus berjaya? Okey. Dia sebenarnya macam inilah. Kita usaha, doa dan tawakal. Yeah. Tanpa usaha memang takkan berjaya lah. Dan untuk berusaha kita kena ada matlamat. Kena ada objektif yang kita tetapkan supaya kita tahu kat mana kita nak tuju. Di situlah saya suka ingatkan kepada semua sentiasa berusaha. Kalau gagal bukan bermaksud gagal selamanya. Kita akan terus ambil itu sebagai cabaran. Kalau orang lain boleh berjaya, kenapa kita tidak? Cabaran untuk kita bina masa depan yang lebih cemerlang. Okey, ada lagi kita nak bacakan. Ini daripada Yusniza Muhammad Noor. Culture repeat paper tu bukan satu yang buruk. Malah di peringkat universiti, repeat paper itu sesuatu yang amat membantu. Kena tukar paradigma repeat SPM tu lemah. Jadi secara tak langsung juga mindset tu harus bertukar supaya kita pandang sesuatu itu dengan lebih positif. Ya, betul. Kita sendiri yang mencorakkan kehidupan kita dan ini satu lagi perkongsian daripada Farah Ainura. Kalau gagal jangan putus asa, ada jalannya. Saya sendiri ambil SPM kali kedua dan terus ke Form 6. Alhamdulillah dapat interview IPTA tapi tak ada rezeki untuk itu. Cuma ke college sahaja. Buat apa yang kita suka dan minat itu lebih baik. Doktor angguk saja kepada setiap komen yang maksudnya setujulah dengan setiap komen yang diberikan. Betul, be positif dan juga pengalaman-pengalaman inilah yang mendewasakan kita dalam mencipta ataupun menuju ke haluan yang lebih baiklah. Dan difahamkan juga pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa committed, ada satu kenyataan dikeluarkan untuk membantu calon-calon yang tidak menduduki SPM, yang keciciran dan juga yang gagal dalam peperiksaan baru-baru ini. Semua murid-murid yang kecundang, jangan gusar, jangan bimbang. Masih lagi ada peluang. Apatah lagi bila anda sendiri melihat bagaimana KPM masih lagi orang kata kukuh untuk membantu kita mencapai setiap daripada impian anda. Ya, betul. Mana tahu nanti dapat masuk kelas doktor di Universiti Malaya kan. Untuk terus berjaya. Kita nak ucap terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Zuwaiti Hashim, Jabatan Pendidikan Bahasa dan Literasi daripada Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Terima kasih doktor. Terima kasih kembali. Baik, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti Hanif akan bersama dengan seorang tetamu kita untuk bercerita tentang sedekah daging pengganti korban. Ya, dan ini satu tempoh yang sangat-sangat kritikal dan juga sangat penting yang diberkati untuk kita bersedekah pada ketika ini. Ya, segala perkongsiannya di Malaysia Hari Ini. Kembali bersama kami di Malaysia Hari Ini dan kita nak teruskan lebih banyak perkongsian dan seperti yang diwar-warkan tadi, kita ingin berbicara berkenaan dengan satu kempen iaitu sedekah daging pengganti korban. Ini memerlukan satu pencerahan berkaitan dengan pemahaman kempen ini dan untuk itu kita bawakan yang bahagia Datuk Ustaz Kazim Elias, pendakwah selebriti kita bersama kita di studio pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Sihat. Rasa macam nak baca buletin utama pula. Boleh juga tu. Sekali nantilah kita cuba pula Ustaz. Mungkin Datuk dapat ramalan cuaca pun jadilah. Boleh. Sambil-sambil tu nanti. Tapi pagi ni kita nak kongsikan berkaitan dengan kempen sedekah daging pengganti korban. Mungkin boleh dikongsikan kempen tu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Nik. Sedekah daging pengganti korban ni merupakan satu usaha daripada Yayasan Ikhlas Malaysia untuk memberi peluang kepada masyarakat Islam kita yang tak mampu untuk berkorban. Yang tak mampu nak ambil satu bahagian ke seekor daging, seekor lembu korban ke kambing ke, kita buat sedekah daging. Sedekah daging ni insya-Allah kita dengan harga serendah RM30 kita akan agihkan
sedekah daging ini kepada saudara-saudara kita daripada perkampungan orang asli, mu'alaf dan orang-orang yang kita kata sebagai asnaf. Untuk sama-sama merasakan daging, merasakan kemeriahan Aidil Adha itu. Ya, ada perbezaan Datuk dengan ibadah korban tu? Yang ini bukan korban lah. Yang ini kira macam sedekah biasalah. Jadi sedekah tu kita beli lembu, kita buat korban. Kita buat sedekah daging. Jadi kita tak jadikan dia sebagai korban. RM30 rasa tak dapat korban kot. Betul. Tetapi kita boleh share, kita boleh ramai-ramai, kita beli seekor lembu, kemudian kita buat sedekah daging kepada masyarakat. Jadi dia bukannya korban. Cuma kita bagi peluang pada orang yang tak mampu, yang nak rasa juga tapi tak mampu nak korban, ini dia. Jadi bagi saya tidak ada alasan lah. Kalau kita tanya Kak Leha, kenapa tak korban? Tak ada duit. Mahal 800 tak ada duit. Dia. Kalau tak ada duit, kita ambil yang sedekah daging. Sedekah daging ni pun kita akan edarkan di kampung-kampung yang terpilih pada hari raya korban juga. Cuma tak dikatakan sebagai korban saja. Ya, ini alternatif lah. Ya, Datuk, mana tahu nanti ada rezeki yang lain pula untuk berkorban. Okey. Kita nak kongsikan kelebihan sedekah daging di Yayasan Al-Ikhlas ni. Yayasan Ikhlas ni. Ya, Yayasan Ikhlas dah buat 9 tahun. Maknanya kita dah melayan, menyantuni ratusan ribu penerima daging ni setiap tahun dan ini adalah tahun yang masuk tahun yang ke-9. Dan kita utamakan ialah perkampungan orang-orang asli. Misalnya di Kuala Lumpur, di Sungai Siput, di Perak. Kita menyantuni mereka. Juga kita ambil pada orang-orang kita panggil saudara baru, mu'alaf. Dan yang paling jauh kita buat ialah di pedalaman Sabah dan di Sarawak. Yang mana kalau pengalaman saya dengan Yayasan Ikhlas ni, sampai binatang-binatang yang nak dijadikan sedekah daging ni, binatang lembu misalnya, sampai kena naik bot, nak bawa naik sungai pula. Bukan kata orang je naik, dengan lembu naik sekali kan? Maksudnya kita nak sampai kepada pedalaman tu. Kalau kita tak ada usaha macam tu, insya-Allah saudara-saudara kita tak pernah meraihkan Hari Raya Aidil Adha. Jadi kami di Yayasan Korban ini insya-Allah akan menyampaikan sedekah daging ini kepada yang kita kata memang target kita lah. Memang sampai pada sasaran. Ya, baik. Dan apabila bercerita berkenaan dengan perkara ini, mesti ramai yang teruja ni, Datuk. Mungkin boleh kongsikan cara-cara untuk mereka bersama-sama membuat sedekah ini, kempen sedekah daging pengganti korban. Ya, insya-Allah tuan-tuan yang ingin bersama dengan Yayasan Ikhlas untuk sama-sama buat sedekah daging ni, boleh layari laman web sedekahdaging.com. Kemudian tuan-tuan boleh hubungi juga melalui FB kita ataupun IG Yayasan Ikhlas Malaysia, ataupun paling senang tuan-tuan QR code sajalah di situ. Insya-Allah pihak kami akan uruskan sedekah daging tuan-tuan kepada insan-insan yang memerlukan, yang kita kata yang sangat meraihkan. Yang paling seronok ni bila kita bagi daging ni pada dia orang, cerianya wajah dia orang, sukanya tu saya tak dapat gambarkan. Yang penting saya rasa biar mereka doa pada kita yang sedekah pada dia orang. Itu satu manfaat yang sangat besar. Doa daripada mereka tu yang kita nak. Ya, betul. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan juga antara kelebihan-kelebihan untuk mereka yang gemar bersedekah ini tanpa perlu mengambil kira siapa yang kita sedekahkan. Betul. Allah Ta'ala sebut wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Dan apa yang kamu sedekahkan pada orang yang infakkan, Allah Ta'ala ganti. Jadi kalau Allah kata dia ganti, Allah ganti balik, apa takutnya? Yang jamin nak ganti tu Allah, bukan Ustaz Kazim. Kalau Ustaz Kazim, tak boleh percaya. Tapi kalau Allah kata dia yang akan ganti, apa yang kita ragu-ragu lagi? Kemudian Nabi kata, ma naqasat sadaqat min mal, tidak akan berkurang harta dengan sebab bersedekah. Tak akan jadi miskin orang yang bersedekah. Dan Allah kata akan diganti. Nabi kata tak akan jadi miskin. Jadi bahasa orang putih lah. So what? Apa masalahnya lagi? Jadi kita bersedekah. Bukan kata nak korban saja. Bukan kata kita nak sedekah daging saja. Apa-apa saja bentuk infak untuk jalan agama Allah, tidaklah sia-sia. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa bihi alim. Allah Ta'ala tahu apa yang kamu nafkahkan. Jadi kalau orang tak puji kita pun, orang tak raih kita pun tak apa. Yang penting Allah akan balas pada kita. Betul, itu satu ganjaran abadi yang kita cari selama ini. Datuk, mungkin di kesempatan ini sekali lagi, kalau mereka yang terlepas tadi nak diwara-warakan, bagaimana nak bersama-sama dengan kempen ini, Datuk, silakan. InsyaAllah tuan-tuan boleh layari laman web sedekahdaging.com di Yayasan
Ikhlas Malaysia. Boleh juga tengok melalui FB, IG Yayasan Ikhlas Malaysia atau hubungi 03-8926-5954. InsyaAllah kami akan melayan panggilan anda. Dan paling mudah sekali tuan-tuan scan saja QR code kita. InsyaAllah kita akan luruskan hanya dengan RM30 sahaja. Ya, dan Datuk Ustaz Kazim Ilyas sendiri yang akan turun ke Padang lah bersama-sama ni. Setakat ni insya-Allah saya ada komitmen lah. Kan, sebab kita nak kepercayaan, ketelusan itu. Dan kami juga seperti mana tahun lepas, kita yang mana nak ikut kita program boleh. Bersama-sama? Bersama. Makna kita tak ada nak sorok-sorok apa, nak join sekali, jom. Supaya rasa macam mana kita sendiri bagi dengan tangan kita, sedekah kita. Betul, itu lagi seronok tu. Nanti mantu nanti boleh selfie sama-sama kan, Datuk. Terima kasih. Facebook, Betul, terima kasih banyak sudi bersama dengan kami. Nanti jangan lupa komitmen untuk baca berita bersama dengan kita juga di sini. Scam berita. Datuk Ustaz Kazim Ilyas, penawar selebriti, berkongsi berkaitan dengan kempen sedekah daging pengganti korban. Semoga dipermudah. InsyaAllah. Amin. Barakallah. Ya, terima kasih kerana bersama dengan kami. Kita nak berteriak seketika. Selepas ini, Malaysia Hari Ini akan bawakan pelbagai perkongsian yang menarik lagi. Terus kekal dengan kami, jangan ke mana. Berkenaan dengan topik yang kita bawakan sebentar tadi, sebenarnya kita dapat banyak komentar dan juga pandangan. Kita nak ambil peluanglah untuk bacakan sedikit daripada penonton kita yang dah memberi komen di Facebook. Ya, ini antaranya kita nak kongsikan daripada Zinat Man. Dalam kehidupan dah pasti banyak cabaran dan kegagalan itu bukan titik noktah jadi kelebihan dan kekurangan itu. Jadi harus teruskan dengan lebih baik dan cari manfaat. Amin Nuruddin, setiap kejayaan bermula dari kegagalan. Umpama bayi baru belajar berjalan, perlu merangkak terlebih dahulu. Dan daripada Lee Chaulan, gagal SPM bukan gagal selamanya. Setuju? Setuju. Itu antara komen-komen yang kami dapatkan daripada Facebook Malaysia TV3. Terima kasih atas komen-komen dan juga reaksi anda semualah. Dan ini saya nak terus bawakan di Dada Akhbar di Kosmo terutamanya. Di muka hadapan dikongsikan, dapat 7A mahu jadi juru kimpal. Pelajar cemerlang SPM pilih bidang kemahiran, lebih banyak peluang kerja dan gaji yang lumayan. Ini maksudnya mereka sendiri pun dah tahulah peluang pekerjaan nanti, buat research sikit kan berkaitan dengan apa yang ingin didapatkan. Dan di halaman kedua, satu juga perkongsian, jangan kecewa, bidang TVET boleh ubah masa depan. Ini diingatkan kepada ibu bapa, jangan kecewa sekiranya anak-anak gagal untuk meraih keputusan yang cemerlang di SPM kerana ada pelbagai pilihan, ada pelbagai jalan yang lain untuk anak-anak kita berjaya selepas ini seperti yang kita dah kongsikan tadi pun. Dan di Harian Metro kami nak kongsikan ini kisah adik Luth yang memerlukan rawatan 6 juta ringgit. Ibu kanak-kanak hidap ketumbuhan otak agresif, rayu bantuan rawat zuriatnya di luar negara. Dan pastinya ramai yang mengetahui cerita ini pun dah tular sebenarnya, di mana adik Luth ini disahkan mengidap ketumbuhan otak agresif tahap 4 dan telah pun melepasi ujian berat iaitu yang ditirukan selama kalau tak salah saya 96 jam. Jadi dia dah lepasi. Cuma mengharapkan ihsan daripada seluruh rakyat Malaysia yang masih lagi memerlukan 6 juta ringgit. Ya, betul. Dan saya nak sentuh sikit ni berkaitan di utusan Malaysia di muka hadapannya. Ini kita perlu bimbang apabila difahamkan warga asing kawal ekonomi negara di muka hadapan ini. Dan orang tempatan difahamkan tidak nak kerja ladang perikanan, ladang ayam, pasar borong dan tadi baru saja kita bawakan berkaitan dengan Cik Firdaus dan isterinya kan. Betul. Yang menceburi bidang penternakan ikan. Jadi perlu kita tengok balik, kita tak nak ekonomi kita dikawal oleh orang lain pula. Kita dijajah dari sudut sebegitu pula ya. Ya, baik. Kami nak kongsikan juga berkenaan dengan Malam Kemuncak ABPBH 35 yang diajaibkan oleh penaja utama produk kesihatan wanita terkemuka, Jeli Ajaib Bella Rosa, keluaran Felera Skin. Jeli Ajaib Bella Rosa, solusi untuk semua masalah dalaman wanita. Pilihan nombor 1 pasangan selebriti Nilofa dan Haris. Layari Instagram dan TikTok Felera Skin HQ untuk pengetahuan lanjut. Ya, dapatkan dari pengedar eksklusif seluruh Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Jeli Ajaib Bella Rosa, sekali sedut tak cari lain katanya.
Okey. Esok kita kembali lagi dengan topik kesihatan, masalah gigi. Bukan setakat jaga kebersihan gigi, ada banyak lagi tentang masalah gigi yang perlu kita ambil tahu. Ya, bukan hanya gosok 3 kali sehari saja ya, macam-macam lagi yang kita nak kongsikan dan akan kami bawakan juga istimewa nostalgia seni bersama Puteri Keronco. Siapa agaknya? Jadi kena terus setia bersama kami di Malaysia hari ini. Senyum selalu, jaga diri. Assalamualaikum. Jumpa lagi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك